Bismillah. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. Perenggan berapa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif karasallahu sirrah. Wa mimma tamada situ. Wa mimma tamada alaihi ahlul hadha zamani mubashatatuhum wa mu'anasatuhum lil'asin walau annahum ma'abasu fi wujuhihim lakana zalika khairan wa zajran lahum anil ma'siyah. Di antara perkara yang sering dilakukan oleh ahli zaman ini ialah mereka menzahirkan senyuman dan kemesraan dengan ahli maksiat. Sekiranya mereka memasamkan muka mereka, hal itu adalah sangat baik dan boleh menghalang mereka dari terus menerus dalam maksiat. At-ta'un 'alal birri, ya, kaedah kita apa? Ar-ridha bil maksiati maksiatun. Ridha dengan maksiat adalah maksiat. Sebab Allah Ta'ala ajar berbanyak bakat didikan. Sehingga daripada dia Quran sebut apa? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah walau kanu abna'ahum aw ashiratahum al-ayah. La tajidu qauman, kamu tidak akan dapat lihat kaum, kamu tidak akan dapat lihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sebut kauman, mereka yang beriman dengan Allah dan di hari akhirat, mencurahkan kasih sayang kemesraan kepada orang yang menentang Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Mana orang yang ahli maksiat, kita kena ajar dia dengan apa? Iaitulah perkara-perkara yang menunjukkan supaya mereka sedar. Ya, di antara dia iaitulah kita menunjukkan ketidaksetujuan kita atas tindakan-tindakan dia. Kalau dia buat maksiat, kita bersama je ambil. Ya, anak dia buat salah, bapak senyum je, tak ada apa. Ya, sekurang-kurang bapak dia kena seregar ni, ataupun masam muka dengan dia boleh takut. Ya, apa benda ni kau buat ni? Ya, begitu begini dan sebagainya. Barulah sebagai satu pengajaran menunjukkan bahawasanya dia sedar yang dibuat tu benda silap. Tapi kalau dibuat saja, dia tak ada apa. Tapi kebanyakan akhir zaman begitu, kata Tuan Pengarang. Wa mu'anasatuhum lil 'asi. Mereka berjinak dan senyum dengan orang yang melakukan maksiat. Ini masalahnya. Kemudian falau fatahalaka babal kamali lama raja'ta ila razail ara'aita man futiha lahu babul qasr hal yarji'u ila al-mazabil. Berarti kalau tuan-tuan buka dalam surah Taubah, ya, surah pemulauan, Allah Ta'ala pulau tu. Dia bukan 50 hari 3 orang yang takhalluf dalam perang Tabuk. Ya, satu perang Tabuk, 3 orang ni di mana sahaja Rasulullah SAW pergi, dia tak tinggal dan sentiasa. Di lembah mana Rasulullah pergi, dia akan bersama pergi berjuang berjihad. Dan dalam peperangan Tabuk, ya, dia dah bersiap ni memang nak pergi.
Maka takdir Allah Ta'ala dia tertinggal. Maka bila tertinggal tu dia kena tindakan, ya, atau tindakan dia dipulahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi salam Rasulullah paling empat lain, ya, Nabi salam Rasulullah paling sahabat pun begitu. Dia kata hatta daqad ardu bima rahubat, dia rasa soalan sempit dalam muka bumi ni, ya, selama 50 hari tu, mana sebulan lebih, dekat 2 bulan baru turun ayat memberi kemaafan. Ketiga tu dia pula naik meletup nama dia lah. Ya, masa ketiga tu sini banyak ahli sufi ambil kaedah tu. Yang seorang tu diikat badan dia, diikat badan daripada tiang, disuruh isteri dibuka waktu semayang, waktu makan dia. Sebagai apa? Didenda diri dia sendiri. Tengok orang sufi banyak ambil kaedah tu. Satu orang sufi dia tinggal maksiat, didenda diri dia tak tidur malam. Ya, dia semayang, dia zikir sebab mata kamu tua memandang kebesaran dia, kau pergi tengok maksiat apa, maka aku denda kau. Dia ambil kaedah tu. Kaedah yang dilakukan oleh sahabat dalam perang Tabuk. Ya, telah mereka yang takhalluf, yang tercecer dalam perang Tabuk 50 hari tadi. Sampai dia kata tekan betul. Dia kalau guru dia tak beri salam zawat tak salah, kita rasa ini rasul tadi. Beri salam rasul paling lain Allah. Sampai turun arahan Allah Ta'ala baru selesai benda tu. Itu dia rasa hari paling hebat, paling seronok dalam hidup dia bila turun ayat memberi kemaafan. Masya Allah. Padahal bukan dia sengaja. Itu maknanya satu teknik. Sebab 4 cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam urusan menyebarkan. Pertama, dakwah. Dia ada jenis manusia senang. Dia dakwah tu pun dia terima mudah. Yang ada kena mujadalah. Yang kedua kena mujadalah, kena berdebat. Berdebat dia down, okey, dia terima. Ada macam pesen dia tu. Dan ketiga ni pun melawan. Dan keempat paling besar bil harb, itulah perang. Itulah sekali itu. Rasulullah memimpin peperangan bukan 27 kali tadi. General Rasulullah duduk depan. Empat kelakuan ini dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Ahwalun nas mukhtalifah. Keadaan manusia tak sama. Orang ni macam ni, orang ni macam ni. Mana orang yang melakukan maksiat perlu diberi inzar, mana amaran, supaya dia takut. Bukan diberikan, ya, maknanya kemesraan, kesukaan dia tak. Anak kita pun kita tahu, dia didik macam kan, dia lain macam kita dah biar dia takut. Maka sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala membuka kepada engkau pintu kesempurnaan, ya, pasti engkau tidak akan kembali semula kepada kehinaan. Adakala engkau melihat orang yang dibukakan baginya pintu istana, adakah ia mahu kembali semula ke tempat buang sampah? Dia dulu buang sampah, tiba sultan bajak dia masuk duduk istana. Tak nak keluar lagi kan? Tak nak balik lagi dia. Begitulah maknanya. Bicara dia dibuka. Tu ada kata palau fatahah. Jadi kita minta futuh, mana pembukaan dari Allah. Kalau Tuhan buka dia kalbi dia, dapat merasakan kamal, kesempurnaan, ya, berlazat dia dengan Tuhan, dia tak akan pusing dia. Siapa yang dapat ni? Para awliya, ya. Nabi-nabi Rasul tu saya cerita tu lagi hebat, ya. Para awliya dia dapat dia benda ni tak pusing lah. Bahkan manisan kelazatan dengan Allah Ta'ala maha dahsyat, ya. So dia kata hal yarji'u ilal mazabil, adakah kau tengok dia nak kembali balik tempat buang sampah? Dia tak kembali lah. Itulah maksudnya, ya, bila terbuka. Sebab yang kita nak meminta terbuka, futuhat. Bila terbuka, dia angkat hijab. Bila kita kekalkan mengingati dia, ya, beri tumpuan sungguh-sungguh dalam zikir, mengingati Allah Ta'ala sampai rasa manis. Bila manis, maka dia akan buka satu lagi rasa apa? Asyik. Bila asyik hati dengan dia, ketika itu rufi'al hijab, atau buka hijab. Dia dapat ni lah, pembukaan demi pun. Itu kata fathun ataupun futuhat. Kemudian kata tuan pengarang, lau fatahalaka babul uns bainaka wa bainahu ma talaqta man ta'nasu bih walau ikhtaraka li rububiyyati ma qata'aka anhu lau karumta alaihi ma ramaka li ghairi. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala membuka kepada kamu, yang kita minta, dia bangun malam-malam minta terbuka pintu apa? Pintu kemesraan, al-uns, makamul unsi, makam kejinakan hati, mesra hati dengan dia. Antara engkau dan antaranya, pasti engkau tidak mencari orang lain untuk bermesra dengannya, ya. Pada dapat benda paling hebat, mana boleh nak undur ke belakang tadi. Tidak ada paling hebat, paling dahsyat melainkan dia. Segala kesempurnaan ada milik dia. Lawan dia segala kekurangan milik makhluk.
Mana kalau dia kenal itu taraf sebenar, memang dia takkan pusing tempat lain. Permasalahan bila dia tak buka mata untuk memandang, itu kesalahan. Ya. Bagi kita kena buka mata dalam tu, basirah. Basirah kalau tertutup tu bahaya. Tapi kalau dia terbuka aja, masya-Allah, ya, dia akan kenal dengan sebenar kenal. Sekiranya Allah Ta'ala SWT tadi memilih engkau bagi rububiyahnya, pasti dia tidak memutuskan engkau daripadanya. Kalau Ta'ala pilih kita, ya, bagi rububiyah, mana mengenal akan Allah Ta'ala pentadbir Rabb, ya, yang mengurus segala-galanya. Kita jadikan kehebatan dia, ya, dia tidak memutuskan engkau daripadanya. Sekiranya engkau memuliakannya, pasti dia tidak menolak engkau kepada selainnya. Ya, mulia ni kita dengan dia sentiasa dawamul hudur, kekal hadir hati dengan dia. Itu sengaja daripada kita menzahirkan kemuliaan, kebesaran Allah yang maha dahsyat mana. Kemudian iza azala anka mahabbat makhlukin fafrah biha fafrah fahaza min inayatihi bika wala takunu ma'siyatun illa wazzullu ma'aha afata'sihi wa yu'izzuk. Iza anzala anka mahabbata makhlukin, Allahumma ja'alna minhu. Apabila Allah Ta'ala mencabut perasaan kasih terhadap makhluk, ya, Allah Ta'ala berikan kurniaan, disentap dengan tu, ya, injizab, kesentapan tu berlaku, dia terik dalam kalbi kita perasaan kasih lekat pada makhluk. Ini jasad kita dengan makhluk, tapi kekasih tu dia tarik, diberi kat dia, dan masya-Allah. Daripada hati engkau hendaklah engkau bergembira, ya, bergembira. Jadi kita doa, Allahumma ja'al min ahli tajarrudi anil akwan. Allah jadikan kami orang yang tajarrud, qalbi kita disentap, ditarik ke arah dia. Itu makna tajarrud, bersunyi diri. Ya. Allahumma ja'alna min ahli tajarrudi anil akwan wajzib qulubana anin nazar wa sukun ilaiha. Inilah dia. Wajzib makna minta Tuhan jazbah, tarik. Wajzib qulubana akan hati kami. Anis sukun, bersedap dengan dia, dengan makhluk Tuhan tarik. Faham? Bila dia tarik, dia akan beri kelazatan dengan dia, dan, ya, atau yang mahal. Wajzib qulubana anin nazar wa sukun, daripada memandang-mandang makhluk dan hati tertawan terikat makhluk, minta Tuhan sentap benda tu dan ganti alih ke arah dia, ya. Jadi itu nikmat tidak terhingga nak dibayangkan. Rahsia bahagia dibuka oleh Allah Ta'ala. Mencabut perasaan kasih terhadap makhluk daripada hati engkau, hendaklah engkau bergembira kerana ia adalah bukti Allah Subhanahu Taala mengambil berat tentang engkau. Manakala itu berlaku, bermakna apa? Tuhan dah apa? Memberikan inayah. Ya, dia panggil fafrah, gembira olehmu, fahaza min inayah, mana bantuan Allah Ta'ala, dia ambil berat, mana dibantu kita. Tidaklah berlaku maksiat kecuali ada bersamanya kehinaan. Wala taku maksiat illa wazud ma'ah, melainkan kehinaan. Dalam maksiat itu ada kehinaan. Kemuliaan dia ada pada taat, dan taat bila apa? Bila Tuhan tarik kalbi ke arah dia. Kemudian apakah masuk akal engkau menderhakainya adalah sedang dia memuliakan engkau? Dia Tuhan muliakan dia dengan iman, dengan makrifat, ya. Adakah maknanya masuk akal kita seorang tu akan menderhaki Allah? Tak, kita akan derhaka bila dia mengenali dan merasakan kurnia hebat dari Allah Ta'ala kepada dia tadi. Dia menderhaka sebab kelalaian. Bila lalai dia tak perasan, ya, siapa dia, siapa Tuhan dia, atau dia hanya dan lalai itu sebab apa? Ghaflah. Maka pukulan bagi ghaflah, padamkan dia dengan ma'uzik, air siraman zikrullah dalam kalbi kita. Kemudian kalla faqad urubital izz ma'at ta'ah wa zullu ma'al ma'siyah fasarat ta'atuhu nuran wa izzan wa kashfa hijabin wa didduha ma'siyatun wa zulmatun wa zullun wa hijabun bainaka wa bainahu walakin ma mana'aka minasyuhudi illa li'adami yukufika ma'al hudud wa ishtighaluka bihazal wujud. Semua keadaan besar-besar tentang dia. Dia kata kalla, tidak, mana ingatlah, sesungguhnya kemuliaan
itu diikat, qad rubita, ditambat al-izzu, kemuliaan tu ma'at ta'ah, dengan ketaatan. Mana dalam taat itu ada maknanya kemuliaan. Tu. Dan keniaan pula diikat dengan maksiat. Itu dalam kunut tiap hari kita baca kan, wala ya'izzu man adait, wala ya'izzu, takkan jadi mulia orang yang melawan Tuhan. Wala ya'izzu man adait, dan tidak akan jadi ini orang yang taat. Tak akan jadi mulia bila orang melawan Tuhan punya sekalian makhluk ni, bumi semua, dia lawan, tak akan jadi mulia. Dia akan dihina oleh Ta'ala. Jadi kehinaan duduk dalam maksiat, kemuliaan duduk dalam taat. Itu maksudnya. Dia ada tiga benda, tiga dalam tiga. Ya, disimpankan kemuliaan dalam taat, disimpankan kehinaan dalam maksiat, dan disimpankan kewalian, wilayah bil qalbil arif, dalam hati orang arif. Ya. Dan jadilah taat itu cahaya, ya, pasarat, jadilah taatuhu tu nuran wa izzan wa kashfal hijab. Itu dia akan jadilah taat itu cahaya, nur, kemuliaan, kemudian membuka akan hijab hati dia. Bila hati terbuka, maknanya dapat syuhud musyahadah akan Allah Ta'ala. Masya Allah, itu nikmat paling besar. Tidak ada nikmat paling besar bila terbuka dia dengan Tuhan ni. Wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila terbuka antara engkau dengan dia, dengan bahawa sentiasa diingat, ya, dan dikasihi, dirindui, dan mendapat kelazatan qalbi dia dengan Allah Ta'ala. Bi fal yafrahu, dengan aku naklah kamu gembira. Wa bi zikri fal yatana'amu, dan dengan zikrullah kamu merasa nikmat. Sampai tahap tuan-tuan, manis dia akan dapat. Minta, kalau tak dapat tu menangis mana-mana, minta, ya Allah, kau tariklah hatiku ke hadratmu sehingga aku merasakan kemanisan dengan engkau. Sebaliknya pula adalah maksiat itu kegelapan. Berarti bila buat maksiat dia nuktatun sauda, satu bintik hati puk dan hati hitam. Kalau dua, akhirnya dia ran, karat. Bila karat ambillah macam piuk kan, dia hitam-hitam dari karat, bocor. Bila bocor tak boleh pakai, wala'ayazabillah. Kalau bocor bila iman ditanggal, wala'ayazabillah. Kegelapan dan kehinaan, dan menjadi hijab, dinding antara engkau dan antara Allah SWT. Pasababul azab wujudul hijab. Punca azab sebenar dalam diri manusia apa? Bila hati ini didinding, dia tak boleh mengingati Allah, dia tak boleh nak sujud kepada Tuhan, dia tak boleh nak buat ibadat kepada Tuhan. Itu bahaya betul. Ya, cerita kamu tak masuk itu berat. Itu memang hati sudah berkarat, wala'ayazabillah. Dia memang teruk, dia kena apa? Kena sental balik dengan taubat dan seterusnya lah. Lepas tu bila Allah bagi kita izin, kita dapat melakukan amal saleh, itu nikmat paling besar, syukur. Dan syukur tu iqalu ni'am, penambat nikmat. Sebab orang bila syukur, sebab apa? Dia tahu harga benda tu mahal, boleh terima kasih. Dia mau kasih Tuhan sebab dia kenal benda ni mahal. Ya. Kalau benda tak mahal kan dia ucap terima kasih, itu ya. Dia pemberan pada besar tak ada nikmat iman wal Islam wal ma'rifah tu tinggi. Dan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghalang engkau untuk menyaksikan kebesarannya. Ya, Ta'ala tidak melarang, ya, walakin ma mana'ak, Allah tidak mana menyekat engkau minasyuhud illa di adamil hukufika ma'al hudud. Mana Allah Ta'ala tidak menghalang engkau untuk menyaksikan musyahadah kebesarannya, melainkan kerana engkau tidak menjaga had sakatannya. Yang tak terbuka musyahadah tu sebab kita tak jaga adab-adab ni, ya. Bila tak jaga adab itu yang tak terbuka. Dan engkau sangat sibuk melayan dunia ini. Wa istighaluka bihadzal wujud, engkau istighal memberikan tumpuan besar dalam kalbi kamu dengan urusan makhluk, urusan diri, urusan kita sementara dunia ni. Maka sebab itulah kamu tidak dibukakan lagi dengan dia. Sebab Allah tak mau hati itu diisytirakkan dengan lain. Kama la yuhibbul al-amalul mushtarak, kazalik la yuhibbul al-qalbul mushtarak. Allah Ta'ala tak suka, macam mana tak sukakan amal tu disekutukan, begitu juga dia tak suka kalbi kita disekutukan. Ya, bila kalbi kita pergi dengan dia kan. Ada benda makhluk kita pergi jasad, ajasaduhum ma'al khalaik wa abdanuhum ma'al khaliq. Ya, jasad kita dengan makhluk, rohani kita dengan dia. Sebab Allah Ta'ala nak rohani kita tu. Jasad ni sangka luar tak ada apa, dan bagi makhluk je. Ya, tak apa. Rohani itu kena jaga. Penjagaan dia apa? Kekalkan, ya, syuhudul mazkur, kekalkan hati kita dengan dia. Wa dawamul hudur, dan maknanya sentiasa hadir hati dengan dia. Sebab dia tilik, bila dia tilik kalbi kita cantik, sinaran nur zikir, sinaran nur muraqabah, masya-Allah, dia akan dapat kasih sayang Tuhan.
Bila tilik dalam qalbi kita hitam, gelap dan bahaya. Itulah sentiasa tidak satu saat pun terlepas kita daripada tilikan basar dia kan, inkishaf basar kan, kita mengaji Usuluddin, mana basar inkishaf, nyata terang zahir dan batin kita di sisi Allah SWT, dan tidak ada masa yang terlepas. Sebab itu bila kita kekalkan itu, insya-Allah dia akan meningkatkan lagi pendekatan qalbi dia, mesra ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemesraan itu bila tercetus dalam kalbi, kerinduan dia akan menyusul. Ketiga itu dia akan rasa pusingan, manis ibadat, lazat yang akan diberi oleh Ta'ala. Kemudian dia akan bukakan berbagai-bagai pembukaan. Kemudian iza asa waladuk fa'addibhu bisyar'i wa la taqta'hu bal qabilhu bil ubusati liyakuffa 'anil ma'siyah wa aksara ma yadkhulu 'ala al-mu'min ad-dakhil iza kana 'asiyan fa imma an yafdahu wa imma an yastahzi'u bih fa iza fa'alu zalik faqad akhta'u at-tariq. Apabila seorang anakmu melakukan kesilapan, mana maksiat, dia berjudi ke, dia minum arak ke, tak semayang ke, maka naklah engkau didiknya dengan ajaran syariat. Didik dia dengan panduan ajaran syariat, dan jangan engkau menghalaunya. Jangan kau putuskan dia tak semayang, kita hambat tu, keluar dari rumah ni. Lama lagi teruk jadi, dan orang lagi lah dia rosak. Jangan halau, didik dia, tarbiyah dia mana. Bahkan zahirkan kemarahan itu ketika bertemunya, supaya dia berhenti daripada melakukan maksiat. Sebab didikan awal tu, iza balagan muru auladakum iza balagan sab, suruh anak kamu sembahyang bila umur 7 tahun, wadribuhunna iza balagan ash, dan rotan ia bila umur 10 tahun. Jadi anak ni akan ingat kesalahan lain, bapak dia marah ni, tapi kita tak semayang kena rotan dia sampai masuk kepada dia, sampai dia dah besar dia tahu apa sebab. Baru dia nampak as-salat tu benda paling besar dalam kehidupan insan. Sebab salat silatun bainal abdi wa rabbi, kontak antara hamba dengan tu. Bila kontak tu putus, habislah. Di mana kita nakkan cahaya kalau kabel dah putus sebenarnya. Switch kalau dia putus wayar kan dah tak menyala dah. Begitulah, bila switch qalbi kita tak ada connect dengan Tuhan, itu bahaya besar. Dia akan gelap, bila gelap mulalah berbagai risiko akan berlaku. Itu bila qalbi bila gelap, berbagai kerosakan akan berlaku. Bahkan zahirkan kemarahan itu ketika bertemunya, supaya dia berhenti. Kita tengking dia ke, jelangkan mata ke apa kan, biar dia takut. Nanti dia perasan dah benda tu, melakukan maksiat. Bahkan perkara asing berlaku ke atas seorang mukmin, apabila dia melakukan maksiat, adakala mereka membuka aibnya, dan adakala mereka memalukannya. Jadi maknanya apa? Tutup aib tu, tapi kita didik dia. Maka bila mereka itu melakukan hal demikian, sungguhnya mereka telah tersilap jalan. Satu budak kita nak didik, bila dia laku silap, jangan istiharkan dengan orang. Kalau kita isyar ni begini, jadi dia akan rasa tekanan, detention. Dia kata orang semua dah tahu aku tak jahat, aku jahat, aku jadi jahat je lah, senang. Dia macam tu. Jadi kita tutup, kita selotok dia dengan dia one by one. Atau sekarang senang pakai WhatsApp dia. Kalau kawan-kawan kita pakai WhatsApp, dia baca WhatsApp dia seorang-seorang, dia akan fikir. Jadi kalau kita sound dia ramai-ramai, dia akan satu benda tak elok berlaku. Semua orang dah kenal aku jahat, apa lagi dia baik pun jahat je lah, tu senang. Dia akan jadi syaitan cocok. Jadi maknanya kita tutup aib dia, dan kita ambil jalan lain, pendekatan jalan lain, ialah kita maknanya kontak dengan cara makna hikmah, peringkat yang peringkat kita pantau dan beri nasihat yang terbaik. Itu cara yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebab kalau kita aib, takut dia down terus. Budak-budak macam tu tadi, kalau kita faham dia, dia angkat. Itu didik budak-budak, supaya dia ada semangat. Tapi bila dia dah matang, dia faham sendiri. Dia tak perlu faham benda tu, kan dia buat amal pula. Itu mana lapisan peringkat seperingkat didikan dia. Itu Imam Ghazali ajar tu peringkat seperingkat, lapis begini. Kalau orang begini macam ni, perjalanan rohani itu juga.
Ya, di peringkat ni macam cara zikir, cara ni kelakuan ni, supaya perjalanan itu cantik, seperingkat ke seperingkat diatur mana. Iza asal mu'minu faqad waqa'a fi wahlatin azimatin wa tariquhu an taf'ala ma'ahu kama fa'alta ma'a waladika 'inda isyani tu'ridu anhu fi zahir wa takunu rahiman fil batin wa tatlubu lahu ad-du'a fil ghaib. Apabila mukmin melakukan maksiat, ya, dan kita bukan Nabi Rasul, kadang tersilap, semua orang ada, cuma sikit banyak ataupun lambat cepat saja mereka membersihkannya, ya. Sepatutnya dia kena cepat membersih. Ada yang lambat, dia simpan dosa dia, tak tobat-tobat, menjadi masalah sebab dia pantas. Jadi maknanya bila tersilap kita, sungguhnya dia telah jatuh dalam satu keadaan yang amat getir, ya. Dia jatuh pada keadaan yang sangat besar, maknanya pandangan Allah Ta'ala. Maka jangan engkau menegurnya, jalan engkau menegurnya ialah melayaninya seperti mana anakmu melakukan maksiat. Macam mana kita layan dia, ya? Kita baik empit dia, slow, baik pujuk dan sebagainya supaya dia sedar. Engkau berpaling daripadanya secara zahir, namun engkau sangat mengasihaninya di hatimu, dan engkau sentiasa mendoakan dia di belakang. Doa dia antara doa yang mustajab bizahril ghaib. Doa di belakang, dia tak tahu yang kita doakan dia, ya, arti dengan doa yang sangat mustajab. Ambil pula tempat waktu malam, waktu langit dibuka 1/3 akhir malam, semua dalam hadis ada, kan. Jadi kita ambil tu cara kita mentarbiah. Bagaimana seorang mentarbiah anaknya, ya, walaupun zahir dia marah, tapi hati dia berharap supaya budak ni jadi baik. Itu maksudnya. Guru macam tu juga, yang lebih lagi dengan murid, ya, dia sentiasa mendoakan, sentiasa memantau, ya, supaya mereka jadi lurus perjalanan dia kepada Allah Ta'ala. Marah dia bukan marah sebenar, marah dia marah apa? Mengharapkan kasih sayang supaya orang jadi baik. Macam tu lah. Kau dulu guru lagi garang tuan-tuan ni. Kau guru saya dia baling abang guru. Tuan guru dia kena wali besar Melaka, dia tak kenal Tuan Guru Mu'allim Haji Abdul Wahid tuan ni. Ulama besar, wali besar. Kalau dia mengajar di luar ni, tak ada orang paling lembut tuan-tuan. Dia mengajar kita kat luar ni tuan-tuan, lembut seronok dia tengok. Kita pergi guru dengan dia baling abang guru. Mana giat dia lain. Dengan anak murid khas dia cuci lain. Kadang orang kampung nak menarik dia lain. Orang kampung dia slow, terkekar dia bongkau lari. Ada jadi betul kena nak pulih ni, tu kena ketuk kuat sikit, biar karat dia jatuh cepat. Itu maknanya dia ada beza-beza. Orang macam ni kita masuk je, orang macam ni dah jadi guru, dia nak mengaji, tu dia jaga betul. Dia punya gear, dia masuk gear 2. Ya Allah. Tapi keberkatan ni pada para awliya mendidikan, masya-Allah. Dan satu lagi, kafa bika jahlan antahsuda ahlad dunya ala ma u'tu wa tushghila qalbaka bima indahum fatakuna ajhala minhum li'annahum ishtaghalu bima u'tu wa anta ishtaghalta bima lam tu'ta. Cukuplah engkau dianggap seorang yang jahil, kata Tuan Pengarang. Bila tu kita dikatakan orang jahil? Bila engkau berhasad dengan ahli dunia, dengan kemewahan yang dikurniakan kepada mereka. Kita nampak orang terdapat nikmat besar, dia pun hasad. Orang Melayu buat ni pandai, tanah kubur ni. Siap ambil tanah kubur macam-macam. Kadang-kadang kerja syirik dia buat, dia sihir macam-macam, ya. Dan engkau menyibukkan hatimu dengan kemewahan mereka. Yang ketika sibukkan kemewahan dia, itu bahagian dia sudah lah, habis cerita. Ya, itu bagian Allah Ta'ala bagi. Sebab hasad ni bahaya besar. Dalam banyak-banyak sifat hasad ni punya risiko dia, seluruh amal dia dibatalkan Allah Ta'ala. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Hasad dengki ni dia makan segala amal. Dalam hadis dia buat hasanat kalimah jamak. Kalau hasanat tuan satu, hasanat jamak, mana semua amal, semayang pun habis, licin, dimakan oleh sifat hasad. Kama ta'kulun narul khatab, macam mana api memakan kayu kering. Kalau api marah tu kayu basah pun Nabi dia makan. Apa kering memang jadi habung tu. Sebab apa tu? Ini rahsia. Sebab kenikmatan yang Tuhan beri pada seseorang,
Yang dihasadkan nikmat tu siapa pergi? Allah pergi. Bagaimana kalau kita hasad seolah-olah kita komen Tuhan? Itu yang bahaya. Seolah-olah ya Allah kenapa bagi dia? Bagi aku seorang je dah. Seolah macam tu. Ya, mana bila kita komen protes taksis iradat Allah Taala tu, situ cedera besar. Dia tak wasan dia seolah-olah dia komen penentuan Allah Taala yang memberi nikmat pada seorang. Ya. Situ dia punya cedera besar. Sebab tu dibatalkan Nabi amalan dia. Dan engkau menyibukkan hatimu dengan kemewahan mereka. Yang ketika sibuk dengan dewa, apa tu bahagian dia sudah lah, kan? Ketiga itu engkau lebih jahil daripada mereka. Kerana apa? Engkau sibuk dengan kemewahan yang dimiliki oleh orang lain, sedangkan engkau pula sibuk dengan perkara yang tidak engkau milik. Asal-asal kita sibuk kembali. Sebab hasid dengan maksud lain. Orang hasid ni, ya, orang maksud tidur malam, hasid tak tidur kan? Orang yang dihasad elok tidur malam nyenyak. Yang hasid ni tak tidur malam, dia mikir macam mana aku nak hilangkan nikmat ini. Mana pawang mana aku nak jumpa. Macam-macam dia rosak. Dia menyeksa diri dia sendiri. Dan yang paling besar, kontak dia dengan Tuhan terjejas. Dia mendapat murka Allah. Dan ketika itu maknanya apa? Pahala amalan dia habis ditolak oleh Allah Ta'ala. Sebab itu pentingnya kita makrifat akan Allah. Rahsia makrifat tu besar tu. Uhibbu an urifa fa khalaqal khalq. Aku kasih aku dikenal, maka aku jadikan makhluk. Sebab bila dia kenal Tuhan, selesai masalahnya. Kenal yang sebenar. Bila kenal sebenar dengan Tuhan, dia akan rindu dengan Tuhan, dia asyik dengan Allah Ta'ala, dia akan jaga urusan dengan Tuhan. Maka urusan ini tak akan berlaku. Ya, dia berazat dengan Tuhan. Bila masa dia nak ambil pandang orang, nak hasad tinggi, tak ada lah. Bersih jiwa dia, seronok dengan Tuhan, bukan seronok dengan hasad dan dengki. Situ rahsia. Bila terjadi makrifat itu dibuka sebenar, maka dia akan dapat berbagai kurniaan dan kedudukan. Dia akan selamat daripada penyakit-penyakit dalaman. Kemudian tarmudu ainak ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammad. Fa inna khaira kullahu bi anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, Karim.